Remaja Penjana Minda Kelas Pertama. Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kritis. Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kritis. Forum Remaja Penjana Kelahiran Generasi Berinformasi. Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri. Forum Remaja Kunci Revolusi Masyarakat Berdiri. Indah sungguh ciptaan Tuhan, mentari merah di waktu senja. Selamat sejahtera saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Selamat sejahtera kepada pensyarah kita, iaitu Puan Syahrul Wahidah binti Muhammad Ali selaku pensyarah pendidikan moral Kolej Matrikulasi Johor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lu Jenny sebagai moderator forum moral ini akan membentangkan forum ini bersama-sama ahli kumpulan saya. Antara ahli panel saya adalah Lachana Sanabalan, Teng Junwen, Tan Hui Jun dan So Fu Yuen. Sebelum kita memulakan forum ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Wahidah atas bimbingan beliau dalam menjalankan forum ini. Hari ini kami akan membincangkan tentang tajuk forum kita hari ini, iaitu perpaduan kaum. Apakah definisi untuk perpaduan kaum? Menurut internet, perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi dan yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama-sama secara jujur dan ikhlas. Dalam kata lain, perpaduan adalah proses menyatu padukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan membanggakan negara. Perpaduan kaum menjadi sesuatu isu yang sedang dipertekankan oleh masyarakat. Sekarang kami akan membincangkan apakah pendapat kami tentang perpaduan kaum. Kepada ahli panel sekalian, apakah pendapat anda tentang perpaduan kaum? Selamat sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Puan Syahrul Wahidah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Teng Junwen dan pada hari yang mulia ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan forum yang bertemakan perpaduan kaum. Kami akan membentangkan forum yang bertemakan perpaduan kaum ini dalam beberapa aspek. Dan saya sebagai ahli panel yang pertama akan lebih memberi keutamaan dalam aspek kepentingan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Seperti yang kita tahu bahawa isu ataupun persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum ini merupakan perkara yang sangat signifikan di dalam negara kita. Perkara ini sentiasa diambil berat oleh semua pihak. Contohnya, di Parlimen Negara, perkara ini sentiasa dibicarakan dan hal ini telah pun menunjukkan bahawa pihak kerajaan sentiasa menekankan semangat perpaduan ini. Dan semangat perpaduan ini haruslah dipupuk dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Kita telah pun diajar sejak kecil lagi untuk mengamalkan semangat persatu padu ini dalam kehidupan seharian kita. Namun begitu, persoalannya, adakah kita sebagai rakyat Malaysia benar-benar mengamalkan semangat bersatu padu ini? Pada pendapat saya, masyarakat Malaysia haruslah benar-benar memahami sepenuhnya kepentingan semangat perpaduan kaum ini dalam masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini supaya kita sedar bahawa rakyat yang bersatu padu adalah sangat penting di negara ini. Pada pendapat saya, rakyat yang bersatu padu akan melahirkan masyarakat negara yang dapat hidup dalam keadaan yang aman, damai dan juga harmoni. Bagi memupuk semangat perpaduan ini, masyarakat di negara kita haruslah menghormati dan bertolak ansur antara satu sama lain dalam kehidupan seharian kita. Dengan ini, saya percaya bahawa
sebarang perselisihan faham, pertelingkahan dan bergaduhan antara kaum tidak akan berlaku di negara kita. Sebagai contoh, saya akan memberi salam sejahtera dan bertanya khabar kepada jiran saya yang berbangsa Melayu dan yang berbangsa India. Dan pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepawali, jiran saya akan menghadiahkan saya kuih-kuih yang sungguh enak. Dengan ini, hubungan antara satu sama lain dapat dieratkan dan perkara ini akan sekaligus mencapai tujuan perpaduan kaum antara masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa salah satu kepentingan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita ialah akan melahirkan masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, damai dan sejahtera di dalam negara kita. Terima kasih atas penjelasan anda. Persoalannya, apakah kepentingan semangat perpaduan bagi masyarakat berbilang kaum di negara kita? Terima kasih moderator atas persoalan yang sangat baik tadi. Pada pendapat saya, kepentingan perpaduan kaum ialah akan memajukan ekonomi di negara kita. Masyarakat yang bersatu sudah tentulah merupakan aset negara, di mana kita akan mengembleng tenaga bersama-sama agar dapat memajukan negara mengikut kebolehan dan keupayaan masing-masing tanpa mengira bangsa, darjat, ras dan agama. Misalnya, dalam sektor perniagaan, masyarakat Melayu tidak hanya memberi barang dari penjual Melayu, tetapi mereka turut membeli barang-barang yang dijual oleh kaum lain seperti peniaga Cina dan peniaga India. Pada masa yang sama, masyarakat Cina yang mempunyai kebolehan serta keupayaan dalam berniaga telah pun berusaha bersungguh-sungguh untuk memajukan sektor perniagaan negara kita ke peringkat yang lebih tinggi, contohnya ke peringkat antarabangsa. Hal ini akan merangsang kepesatan ekonomi negara kita dan sekaligus memajukan sektor ekonomi negara kita. Selain itu, diskriminasi dalam kumpulan masyarakat dan pekerjaan dapat dielakkan kerana masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu dan mempunyai semangat cinta akan negara, mempunyai tujuan dan matlamat yang sama, iaitu untuk meningkat taraf hidup rakyat serta memajukan ekonomi negara kita. Dengan ini, masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam memajukan ekonomi negara kita, negara Malaysia. Oleh sebab itu, jelaslah bahawa salah satu kepentingan semangat perpaduan kaum di negara kita ialah akan dapat memajukan ekonomi negara kita dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara kita. Saya setuju dengan idea anda. Perpaduan memang merupakan salah satu unsur yang penting dalam memajukan ekonomi negara. Oleh itu, adakah idea lain tentang kepentingan perpaduan yang boleh dikongsikan? Ya, moderator. Kepentingan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia yang seterusnya ialah akan meningkatkan imej negara di persada dunia. Hal ini demikian kerana masyarakat Malaysia yang bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain akan dapat menarik perhatian pelancong-pelancong asing. Tamzilnya, masyarakat Melayu menghormati perayaan Tahun Baru Cina yang diadakan, malahan turut ikut serta memeriahkan perayaan tersebut dan berkongsi euforia momen-momen terindah bersama. Keadaan seperti inilah yang dapat menarik perhatian pelancong asing untuk datang ke Malaysia bagi menyaksikan suasana yang amat jarang dijumpai di negara asal mereka. Kesannya, mereka akan dapat merasakan semangat perpaduan yang wujud dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Tambahan pula, perpaduan kaum telah menjadikan rakyat Malaysia mudah untuk bergaul mesra dengan masyarakat luar kerana kita sudah terbiasa hidup dalam komuniti yang mempunyai kaum yang pelbagai. Konsekutifnya,
masyarakat Malaysia boleh bersikap ramah dengan para pelancong yang datang dari pelbagai pelosok dunia. Hal ini sudah pun jelaslah bahawa perpaduan kaum secara tidak langsung dapat meningkatkan imej negara sebagai negara yang sejahtera, bertoleransi dan bersatu padu di mata dunia. Terima kasih Junwan atas penerangan yang baik tadi. Saya ingin bertanya soalan kepada ahli panel kedua. Apakah kesan-kesan jika perpaduan kaum tidak boleh dikukuhkan dalam kalangan rakyat? Terima kasih moderator atas soalan tadi. Selamat sejahtera kepada para hadirin. Saya ingin berkongsi pendapat saya tentang kesan tiada perpaduan kaum antara rakyat. Terdapat beberapa impak jika tiada perpaduan kaum antara penduduk di negara dari segi sosial, politik dan ekonomi. Dari segi sosial, salah faham dan prasangka terhadap kaum-kaum lain akan timbul kerana wujudnya sikap perkauman. Rakyat merupakan kelompok yang signifikan dalam menjamin keselamatan serta keamanan negara. Namun, jika rakyat berpecah belah, masyarakat akan saling membenci dan kehilangan perasaan kasih sayang terhadap orang lain. Seperti yang kita semua ketahui, perpaduan kaum yang tidak kukuh telah membawa kepada rusuhan kaum yang terbesar di Malaysia pada 13 Mei 1969 yang juga dikenali sebagai peristiwa hitam. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan ramai orang kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal dan menyebabkan kerosakan harta benda. Rusuhan tersebut telah tercetus akibat pembangkitan isu sensitif seperti kedudukan istimewa orang Melayu, soal bahasa dan kerakyatan pada pilihan raya umum 1969. Antara faktor yang mempengaruhi peristiwa 13 Mei 1969 ialah dasar pecah dan perintah oleh penjajah British di mana rakyat telah dipisahkan dalam kegiatan ekonomi mengikut kaum. Layanan berat sebelah oleh tentera Jepun juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara-perkara tersebut telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat disebabkan ketidakadilan. Jika rusuhan kaum berlaku lagi, kadar jenayah di dalam negara akan meningkat secara drastik. Negara juga akan menjadi kacau bilau dan huru-hara. Berikutan itu, nyawa setiap rakyat akan berada dalam keadaan yang tidak selamat dan terancam. Hal ini akan membawa keancaman kepada struktur sosial di Malaysia. Oleh itu, dapatlah kita rumuskan bahawa masalah ini menjejaskan keamanan dan keharmonian rakyat serta negara. Jelaslah di sini bahawa betapa pentingnya perpaduan untuk mengelakkan peristiwa hitam ini berulang lagi. Bolehkah anda menerangkan kesan kepada ekonomi negara kita jika tiada perpaduan antara kaum? Perpecahan kaum di Malaysia akan menyebabkan aktiviti ekonomi tidak dapat berlangsung dengan lancar. Mengikut Joseph Stiglitz yang merupakan bekas ketua ahli ekonomi Bank Dunia, kunci bagi kemajuan Malaysia ialah hubungan etnik yang harmoni atau dalam erti kata yang lain, perpaduan rakyat dalam negara. Beliau menyatakan sekiranya hubungan etnik tergugat, maka identiti Malaysia sebagai satu negara bangsa turut terjejas. Sekiranya tiada perpaduan kaum, negara akan mengalami kerugian atau defisit di mana perbelanjaan melebihi pendapatan. Antara sebabnya ialah kerajaan terpaksa membelanjakan banyak duit untuk memulihkan serta mengamankan negara. Pada masa yang sama, pendapatan negara akan berkurang disebabkan ekonomi terbantu. Pelabur-pelabur akan menghentikan pelaburan mereka di Malaysia kerana risau akan mengalami kerugian. Pelabur asing yang ingin melabur di Malaysia juga akan membatalkan hasrat tersebut. Tambahan pula, pelancong dari luar negara tidak akan mengunjungi negara kerana mereka akan risau tentang keselamatan negara. Hal ini akan menjejaskan sektor pelancongan negara sekaligus menurunkan pendapatan negara. Kekurangan pelancong di negara kita akan menyebabkan nilai mata wang akan menurun secara berterusan kerana pertukaran nilai mata wang luar negara akan berkurang.
Selain itu, ramai penduduk tempatan akan berpindah ke negara lain untuk mencari tempat yang lebih selamat dan ini akan mengakibatkan pengaliran wang dari Malaysia ke luar negara. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah sedar bahawa ekonomi negara bergantung kepada perpaduan rakyat. Soalan seterusnya, apakah kesan kepada sistem politik jika masalah ini berterusan? Hadirin sekalian, seperti mana yang kita tahu, sistem politik dalam negara berfungsi untuk mentadbir negara secara sistematik. Namun, sekiranya wujud masalah perpaduan, maka ia juga akan menjejaskan kestabilan politik. Sebagai analogi, sekiranya perpaduan tidak wujud, parti-parti kecil akan ditumbuhkan di mana parti tersebut membawa gerakan atau wakil daripada etnik masing-masing untuk mempertahankan hak mereka. Apabila wujudnya terlalu banyak parti, pertelingkahan atau perang parti akan berlaku dan mengakibatkan kerugian kepada semua pihak. Seperti yang telah dicatatkan dalam sejarah Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Tun Witi Sambandan, Tun Tan Chek Lok dan ahli politik kaum yang lain telah mendapatkan kemerdekaan kepada negara dengan membuktikan kepada kerajaan British bahawa rakyat di tanah Melayu mampu bersatu padu di bawah satu pentadbiran. Maka, atas sebab inilah kita diberi kemerdekaan dan negara kita dipandang tinggi kerana mampu bergerak walaupun rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Jika tiada perpaduan kaum antara rakyat, komunikasi di antara rakyat tidak akan berlaku. Tanpa komunikasi antara rakyat, masalah perpaduan sukar untuk diatasi. Contohnya, wujud kelompok-kelompok kecil yang menunjukkan jurang antara masyarakat dalam negara. Jurang antara masyarakat membawa simbol ketidakperpaduan di dalam negara sekaligus menyebabkan imej negara terjejas di mata dunia. Tambahan pula, usuhan kaum juga akan mencemarkan nama baik negara. Perkara ini akan menunjukkan dengan jelas bahawa negara gagal dalam menyatu padukan penduduknya, malah keadaan menjadi semakin teruk. Perkara ini akan menconteng arang terhadap integriti negara sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sudah terang lagi bersuluh, perpaduan kaum yang tidak kukuh membawa impak-impak negatif kepada pelbagai pihak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebentar tadi kita sudah mendengar kesan jika tiada perpaduan daripada ahli panel kedua kita. Saya mempunyai satu soalan yang ingin diajukan kepada ahli panel ketiga. Apakah kesan yang akan dihadapi semasa mempraktikkan perpaduan kaum di kalangan rakyat Malaysia? Dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, cabaran yang akan dihadapi semasa mempraktikkan perpaduan kaum adalah dari segi politik negara, iaitu landscape politik negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman telah menyukalkan perpaduan kaum. Contohnya, kaum Melayu mempunyai parti politiknya sendiri yang memperjuangkan hak dan kepentingan kaum Melayu, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dan juga Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Begitu juga dengan kaum Cina dan kaum India yang masing-masing mempunyai Persatuan Cina Malaysia (MCA) dan Kongres India Malaysia (MIC). Politik sememangnya penuh dengan kontroversi di mana terdapat berbagai individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan berbeza. Hasilnya, dapat pemimpin yang kurang bijak dengan mengharapkan sentimen perkauman dapat memancing rakyat, tetapi sebaliknya hanya ingin melindungi kepentingan diri sendiri. Bukan itu sahaja, terdapat juga pemimpin yang memain taktik kotor dengan menghasut, meracuni pemikiran rakyat dan sengaja mengapi-apikan sentimen perkauman demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini telah menyebabkan setiap kaum seolah-olah berdendam, bersangka buruk dan tidak mahu berbaik-baik akibat termakan hasutan mereka. Politik sepatutnya membela nasib keseluruhan rakyat, bukannya mengikut kepentingan bagi mana-mana pihak. Secara konklusinya, tidak dapat dinafikan bahawa fahaman parti politik merupakan salah satu cabaran untuk mempraktikkan perpaduan kaum di negara ini. Sekiranya rakyat dan para pemimpin negara dapat mengatasi cabaran ini,
pastilah perpaduan kaum antara masyarakat dalam negara akan menjadi lebih erat. Jadi, saya ada satu soalan lagi dengan ahli panel ketiga, iaitu apakah cara baru lain yang akan dihadapi dalam mempraktikkan perpaduan kaum? Pada pendapat saya, cabaran kedua yang akan dihadapi adalah dari segi sosial, di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah meninggalkan implikasi yang kurang baik kepada masyarakat. Pengenalan sistem persekolahan vernakular yang mengikut kaum sejak zaman penjajahan British telah meninggalkan impak yang kurang baik, terutama untuk perpaduan kaum. Pada masa itu, pihak British hanya mementingkan ekonomi dan kedudukan diri sahaja. Sekolah vernakular Melayu, vernakular Cina dan vernakular Tamil yang diwujudkan oleh pihak British telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem kependidikan masing-masing dan menyebabkan hubungan antara mereka menjadi semakin renggang. Sehingga kini, Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Isu-isu ini telah kerap kali dibincang dan diperdebatkan, namun akhirnya tiada jalan penyelesaian yang dilakukan bagi mengubah kepada sistem persekolahan yang baru. Isu-isu ini sebenarnya merupakan satu isu sensitif bagi masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa kerana bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan persetujuan daripada masyarakat yang mempunyai pandangan pendapat yang berbeza. Jelaslah bahawa kewujudan sekolah yang mempunyai pelbagai aliran ialah salah satu cabaran untuk mempraktikkan perpaduan kaum kerana sekolah merupakan tempat mula-mula masyarakat Malaysia. Saya setuju dengan idea anda. Adakah anda mempunyai idea yang lain tentang cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum? Ya, moderator. Memang tidak boleh dinafikan bahawa ledakan teknologi hari ini merupakan cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum. Kemudahan media massa dan media sosial yang semakin pantas dalam menyampaikan sesuatu teks ataupun video telah menunjukkan sisi negatifnya. Penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular, terutama apabila isu tersebut menyentuh sensitiviti perkauman atau agama. Kebanyakan netizen tidak memikirkan adakah ia sahih ataupun cuma dusta sahaja dan sengaja menyebarkan fitnah tersebut. Impaknya, fitnah tersebut akan menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan faham berlaku dalam platform media sosial. Dalam konteks ini, setiap individu sewajarnya bertanggungjawab dan beretika semasa menyampaikan ataupun berkongsi sesuatu teks yang sensitif ataupun tidak sahih. Netizen hendaklah menyiasat ataupun menyelidik terlebih dahulu sebelum memberi reaksi terhadap perkara yang sensitif dan mungkin tidak sahih. Izahannya, penggunaan teknologi seperti media sosial sepatutnya menjadi perkara yang positif dalam kehidupan harian kita, bukannya menjadi saluran yang menular fitnah dan berita palsu. Setelah telah mendengar pembentangan daripada Hui Jun tentang cabaran yang dihadapi semasa mempraktikkan perpaduan kaum, jadi saya yakin bahawa hadirin mempunyai keinginan untuk mengetahui cara-cara untuk memupuk perpaduan kaum. Oleh itu, dipersilakan ahli panel keempat untuk menyampaikan pembentangan tentang cara-cara memupuk perpaduan kaum. Terima kasih moderator atas soalan tadi. Hadirin sekalian, pada pendapat saya, cara-cara dominan untuk memupuk perpaduan kaum ialah pengajaran rumah terbuka semasa perayaan-perayaan penting seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Deepawali di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan amat dialu-alukan. Semasa pihak kerajaan mengajukan rumah terbuka, semua rakyat negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum akan memberikan komentar. Mereka akan menghadirkan diri dan menghubung antara satu sama lain. Semasa menghadiri rumah terbuka,
Rakyat Malaysia boleh mengenali adat resam setiap kaum dengan lebih mendalam sekaligus dapat menjalankan sifat berterima rasa dan saling menghormati antara satu sama lain supaya dia menimbulkan perselisihan faham. Setiap kaum yang ada di negara kita sedia menerima adat resam dan budaya kaum lain selain dapat menikmati zona tradisional masyarakat mengikut kaum yang ada di negara kita. Rakan-rakan yang datang berkunjung ke rumah kita bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan sesama kaum, tetapi juga dapat memberikan suasana rumah terbuka. Lantaran itu, interaksi antara kaum dan majlis sebegini dapat memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Tegasnya, penganjuran rumah terbuka merupakan salah satu cara efektif untuk memajukan perpaduan. Saya setuju dengan idea anda. Memang tidak boleh dinafikan bahawa rumah terbuka merupakan salah satu langkah yang perlu dilaksanakan secara besar-besaran untuk mencapai matlamat perpaduan kaum. Jadi saya ingin bertanya lagi soalan iaitu, adakah anda mempunyai cara yang lain untuk memupuk perpaduan kaum selain daripada penganjuran rumah terbuka? The Moderator, cara kedua akan saya cadangkan ialah melalui sistem pendidikan untuk merealisasikan perbuatan kaum. Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan beberapa pelan untuk memupuk perbuatan antara kaum. Salah satu pelan iaitu pengenalan satu sistem pendidikan yang sama. Sebagai contohnya, sekolah wawasan telah ditubuhkan seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Melalui pelaksanaan sekolah wawasan ini, hanya dapat mempercepatkan proses perbuatan kaum. Hanya disebabkan aktiviti perkumpulan sekolah yang dijalankan secara teratur bersama murid-murid dapat memperkasakan hubungan kaum di peringkat sekolah. Dengan adanya sistem pendidikan yang terbuka ini kepada setiap kaum dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, hanya mampu membentuk elemen perbuatan dalam kalangan murid. Apabila murid berbilang kaum di peringkat awal didedahkan dan keberbagian bangsa dan agama di sekolah rendah lagi. Usaha untuk membentuk satu masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Di sekolah, murid-murid yang berbilang kaum akan berinteraksi, bergaul, bermain dan sebagainya semasa melakukan aktiviti PMP atau aktiviti co-curriculum. Hanya dan membuktikan bahawa penggunaan satu bahasa berhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa curiga. Selain itu, melalui pelajaran bahasa Melayu, sejarah dan pendidikan sivil dan kewarganegaraan, sifat perbuatan kaum dapat dibubur dalam kalangan murid. Jelaslah, generasi muda akan sedar akan peranan mereka untuk mengukuhkan perbuatan kaum melalui peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah. Jelaslah, langkah ini mempercepatkan lagi perbuatan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. Sistem pendidikan memang merupakan salah satu wadah untuk memupuk perpaduan. Saya mengetahui bahawa kepelbagaian budaya juga merupakan salah satu langkah yang pragmatik untuk memupuk perpaduan kaum. Bolehkah anda menjelaskan idea anda? Oleh Moderator, keberbagai kaum yang budaya di negara Malaysia merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan perbuatan. Walaupun terdiri daripada latar belakang yang berbeza. Namun, apabila dikaitkan dengan kebudayaan, semua rakyat boleh menerimanya tanpa wujud prasangka dan perselisihan faham. Sebagai contohnya, semasa pesta kebudayaan, persembahan untuk menerima keterangan orang kenamaan untuk majlis perasmian, tarian akan dipersembahkan oleh berbagai kaum seperti tarian Zapin dan tarian Inang oleh masyarakat Melayu, tarian Kipas dan tarian Singa oleh masyarakat Cina, tarian Bharatanatyam dan tarian Kelatan oleh masyarakat India. Persembahan kebudayaan yang unik ini secara tidak langsung dapat menarik minat pelancong asing yang berkunjung ke negara ini. Selain daripada tarian, setiap kaum juga mempunyai makanan yang signifikan masing-masing seperti nasi lemak, kuih bulan, dan roti canai. Makanan-makanan tersebut juga boleh dijadikan salah satu kearifan pelancong asing. Tegasnya, keberbagian kebudayaan yang ada di negara kita dapat mewujudkan perbuatan kaum dan mengenali antara satu sama lain. Kerana tak kenal, maka tak cinta. Terima kasih Furian atas pembentangan menarik yang diberi tadi.
Selepas pembentangan yang diberi oleh ahli-ahli panel, jelaslah bahawa perpaduan kaum merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjamin masa depan yang cerah untuk generasi-generasi masa depan. Perpaduan kaum haruslah dipertahankan oleh setiap bangsa dan kaum supaya negara luar dapat ditarik perhatian kerana rakyat Malaysia dapat hidup bersama-sama walaupun berbezaan etnik dan bangsa. Kita sebagai rakyat Malaysia patutlah berasa bersyukur kerana kita diberi peluang untuk mengenali pelbagai kaum dan bangsa dan dapat hidup secara aman dan sejahtera di negara ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mempraktikkan hidup secara bertolak ansur dan sentiasa toleransi tanpa kira kaum, bangsa, agama dan status. Saya mengakhiri forum ini dengan mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian. Sekian, terima kasih. Soalan pertama daripada saudara Chu Po Suang. Selamat sejahtera. Adakah anda setuju bahawa penganjuran aktiviti kemasyarakatan juga merupakan salah satu cara untuk memupuk semangat perpaduan? Jelaskan. Soalan ini saya menjemput ahli panel keempat untuk menjawab soalan ini. Terima kasih moderator. Pada pendapat saya setuju bahawa penganjuran aktif kemasyarakatan merupakan salah satu cara untuk memupuk semangat perpaduan. Hal disebabkan kerana aktiviti kemasyarakatan telah memberi peluang kepada masyarakat berbilang kaum untuk mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Apabila aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong yang dianjurkan oleh rukun tetangga di satu tempat perumahan sedang dijalankan, setiap rakyat dapat saling membantu dan bekerja sama antara satu sama lain semasa menjalankan aktiviti tersebut. Aktiviti kemasyarakatan sebegini yang boleh memperteguhkan kemesraan harus sentiasa dianjurkan agar semangat perpaduan dapat dilahirkan secara maksimum dalam jiwa rakyat. Oleh itu, sikap negatif seperti mementingkan diri dapat dihapuskan dalam jiwa masyarakat dan hubungan antara rakyat dapat dijalinkan dengan lebih erat. Secara langsung, perpaduan dapat dibentuk dan lebih berkesan. Dan ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel keempat. Soalan seterusnya daripada Chong Chiu Tong. Selamat sejahtera. Pandemik COVID-19 telah berturut-turut dari tahun 2020 sehingga kini. Pada pendapat anda, adakah pandemik COVID-19 ini membantu dalam memantapkan perpaduan kaum di negara kita? Soalan ini saya akan memberi ahli panel ketiga untuk menjawab soalan ini. Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, ya, pandemik COVID-19 telah membantu negara kita memantapkan perpaduan kaum kerana rakyat Malaysia telah bersatu padu, berusaha dan memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada kerajaan untuk mengawal keadaan pandemik COVID-19 supaya kes positif dalam negara kita dapat dikawal dan berkurang dengan stabil. Contohnya, semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), rakyat Malaysia telah mematuhi SOP iaitu Prosedur Operasi Standard yang ditetapkan oleh kerajaan. Hubungan rakyat Malaysia menjadi lebih erat dan perpaduan kaum menjadi lebih kukuh dalam hati nurani rakyat Malaysia apabila insiden kempen kibar bendera putih berlaku pada bulan Jun tahun ini. Kempen ini merupakan kempen rakyat menaikkan bendera putih di rumah masing-masing untuk memohon bantuan semasa PKP kerana sepanjang masa PKP, kebanyakan kedai masih tidak boleh beroperasi dan ekonomi negara terjejas. Ini telah menyebabkan sesetengah rakyat terpaksa duduk di rumah sahaja dan tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja bermaksud mereka tiada gaji, tetapi mereka masih hendaklah memberi barangan keperluan asas dalam kehidupan. Jadi, wang simpanan yang semakin berkurang menyebabkan mereka memerlukan bantuan bagi mengatasi cabaran ini. Melalui kempen ini,
kita dapat memerhati bahawa rakyat Malaysia masih bersatu padu kerana apabila seseorang menaikkan bendera putih, mesti ada orang yang akan datang untuk membantu dia tanpa mengira bangsa dan warna kulit dia. Bukan itu sahaja, terdapat juga rakyat yang mengandalkan bank makanan secara percuma kepada orang yang memerlukan. Dan terdapat juga orang yang derma secara atas talian kepada pihak pengurus bank makanan kepada orang yang memerlukan. Dari sini, jelaslah dilihat pelbagai kaum telah menjadi lebih kukuh melalui pandemik ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel ketiga. Soalan seterusnya daripada Tian Hui. Selamat sejahtera. Sebentar tadi, ahli panel 2 telah mengatakan kesan negatif peristiwa 13 Mei 1969. Namun, adakah tindakan yang diambil oleh kerajaan pada masa tersebut untuk membaik pulih keadaan telah membawa kesan positif terhadap perpaduan kaum sehingga kini? Soalan ini saya akan diberi kepada ahli panel kedua. Terima kasih atas soalan tadi. Pada pendapat saya, tindakan yang telah diambil oleh kerajaan sewaktu peristiwa hitam telah membawa kesan positif terhadap perpaduan kaum sehingga kini. Salah satu punca peristiwa 13 Mei ialah jurang ekonomi antara kaum. Pada tahun tersebut, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak bin Hussein telah melaksanakan dasar ekonomi baru supaya dapat merapatkan jurang ekonomi Malaysia untuk mengelakkan peristiwa hitam berulang lagi. Pelaksanaan dasar ekonomi baru telah membantu mengatasi masalah perpaduan kaum melalui penyusunan semula masyarakat di mana pengenalan etnik mengikut fungsi ekonomi telah dihapuskan. Tambahan pula, melalui dasar ekonomi baru, kemiskinan dihapuskan dan lebih banyak peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat tanpa mengira kaum. Pada tahun 1991, dasar ekonomi baru digantikan dengan dasar pembangunan, tetapi matlamatnya adalah hampir sama. Selain itu, rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertua Agong Malaysia keempat berikutan peristiwa 13 Mei untuk mengatasi masalah perpaduan kaum. Sebagai contoh, prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, dapat mewujudkan masyarakat yang menghormati dan saling memahami adat resam kaum lain. Tindakan kerajaan yang seterusnya ialah menubuhkan Majlis Perundangan Negara pada tahun 1970 untuk meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pelbagai kaum. Tindakan-tindakan kerajaan yang saya telah nyatakan tadi bukan sahaja mengawal rusuhan kaum pada 13 Mei tetapi dasar-dasar tersebut masih digunakan sehingga hari ini untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kedua. Soalan seterusnya daripada Atitan anak lelaki Kalai Selvan. Soalannya ialah, perpaduan kaum merupakan salah satu visi yang ingin dicapai oleh pihak kerajaan. Mengapakah perpaduan sukar dicapai oleh rakyat Malaysia? Soalan ini saya akan tolong jawabkan. Mengapakah perpaduan sukar dicapai oleh rakyat Malaysia? Ini dapat dijawab dengan satu faktor iaitu faktor kepelbagaian kaum dan bangsa di negara Malaysia. Di negara Malaysia terdapat 3 kaum utama iaitu kaum India, kaum Melayu dan kaum Cina. Setiap kaum mempunyai tradisi dan adat resamnya tersendiri yang telah dituruni oleh nenek moyang mereka dan kini telah diamalkan oleh rakyat Malaysia mengikut kaum tersendiri. Disebabkan setiap kaum mempunyai adat resam tersendiri, kadang-kadang kita hanya fokus dengan adat resam kaum sendiri dan kadang-kadang kita telah terlupa untuk memahami adat resam dan tradisi kaum lain.
Saya akan memberi satu contoh, iaitu semasa sekawan anda telah melawat kita semasa sambutan Tahun Baru Cina, mereka kanak-kanak akan tanya, kenapa lantai kotor? Awak tak sapu ke? Soalan ini kita tahu bahawa rakyat Cina tidak boleh menyapu sampah kerana hanya pada hari pertama Tahun Baru Cina. Jika anda seorang yang penyabar, anda akan membincang dan menerangkan bahawa ini merupakan adat tradisi kita. Tetapi jika anda merupakan seorang yang mudah marah, awak akan pilih untuk bergaduh bersama kawan anda kerana dia tidak menghormati adat rasa anda. Ini akan menyebabkan percetusan kesalahfahaman antara kaum, dan ini menyebabkan rakyat kita sukar untuk mencapai kepaduan kaum. Yang kedua ialah dari segi bahasa. Setiap kaum mempunyai bahasa tersendiri, maka rakyat Malaysia akan tahu sekurang-kurangnya dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan mereka juga mempunyai bahasa ibu tersendiri. Contohnya, kaum Cina mempunyai bahasa ibunda iaitu bahasa Cina, dan bahasa Tamil merupakan bahasa ibunda untuk kaum India. Kadang-kadang jika kita tidak menggunakan bahasa yang betul semasa kita berkomunikasi bersama kaum lain, mereka akan memikir kita tidak menghormati mereka, dan mereka akan berasa kita mengejek mereka, dan ini akan menyebabkan perselisihan faham antara kaum. Oleh itu, jika kita ingin berkomunikasi antara kaum lain, kita digalakkan untuk menggunakan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu, untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya daripada Ko Chia Hao, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat merupakan unsur yang paling penting untuk menjadi sebuah negara menjadi negara yang maju, terutamanya dalam negara Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum. Sejauh manakah rakyat Malaysia mengamalkan amalan bersatu padu antara satu sama lain dalam kehidupan seharian? Justifikasikan bentangan anda. Soalan ini saya akan memberi kepada ahli panel pertama. Dipersilakan. Ya. Terima kasih moderator dan juga saudaraku atas persoalan yang sangat baik tadi. Pada pendapat saya, sebenarnya kebanyakan rakyat Malaysia adalah bersatu padu antara satu sama lain. Kita tidak mempunyai sebarang masalah untuk hidup bersama-sama dalam keadaan yang aman, damai dan juga harmoni. Sebagai contoh, saya ataupun kita sebagai pelajar matrikulasi dapat bergaul mesra dengan pelajar yang berlainan bangsa, agama dan juga bangsa agama yang berlainan bangsa agama. Kita dapat menghormati dan menolong antara satu sama lain. Sebagai contoh dalam pelajaran, kita saling menolong apabila kita mendapati sesuatu yang kita tidak memahami sesuatu konsep dalam pelajaran, kita dapat mencari ataupun menolong kawan yang berlainan bangsa untuk menolong kita. Namun begitu, pada pendapat saya, terdapat juga segelintir rakyat Malaysia yang tidak memahami kepentingan memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat di negara kita. Misalnya, terdapat juga kes resis ataupun berita resis yang dipaparkan dalam surat khabar ataupun di dalam media sosial, dan pada pendapat saya juga, saya berasa bahawa kita sebagai rakyat Malaysia haruslah
belajar untuk menghormati dan menolong antara satu sama lain tanpa mengira bangsa ataupun agama kita. Sebagai contoh, dua individu yang terkenal di dalam media sosial iaitu Ustaz Abid Liu dan juga Uncle Kentang merupakan individu yang banyak menolong rakyat Malaysia. Setiap rakyat Malaysia di dalam waktu pandemik ini tanpa mengira sesiapa individu itu, tanpa mengira bangsa dan tanpa mengira agama individu itu. Dan kita semua sebagai rakyat Malaysia haruslah mempelajari dua individu tersebut, dan saya percaya bahawa sekiranya kita dapat mewujudkan semangat menghormati, saling tolong menolong, semangat perpaduan akan dicapai dengan benar-benar dan betul-betul di dalam negara kita, di mana kita adalah masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Sekian sedikit pandangan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih ahli panel pertama. Setelah kita telah menjawab setiap soalan di dalam ruang komen, maka berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa untuk mendengar forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.